Salam sejahtera. Hari ini apa khabar semua? Hari ini saya akan mengajar tentang kata kerja transitif. Kalau anda lihat dalam nota kuliah, anda boleh lihat dalam nota kuliah berkaitan dengan kuliah tata bahasa, anda boleh lihat kata kerja transitif. Kata kerja transitif di sini anda boleh lihat di bahagian bawah ini. Kita akan belajar tentang definisi, pengenalan beberapa istilah penting, fungsi kata kerja transitif, jenis kata kerja transitif asal dan kata kerja transitif terbitan. Sebenarnya dalam kata kerja transitif ni, kalau anda dapat lihat, saya membaling batu, mengangkat tangan, mendaki gunung, perkara ini, semua ini merupakan kata kerja transitif. Di sini, selepas kata kerja ini, ada kata nama di sini. Batu kata nama, mengangkat ni kata kerja, transitif, dan kena ada kata nama selepas ni. Tangan. Mendaki, ada kata nama selepas ni iaitu gunung. Jadi, bila anda lihat di situ, anda boleh lihat sebenarnya kata kerja transitif mesti diikuti objek selepasnya untuk membentuk predikat ayat. Batu ni, tangan, gunung, semua ini objek. Seperti sama juga di sini, membasuh kata kerja transitif, baju tu objek bagi kata kerja membasuh. Objek pada kata kerja membasuh. Ia jadi salah kalau tidak ada objek. Contohnya, petani itu menanam tanpa objek di belakang rumahnya. Sepatutnya kena ada petani itu menanam apa? Objeknya, sayur di belakang rumahnya. Seterusnya, kita boleh lihat juga di sini bahawa di sini kita nampak yang ni objek juga. Membincangkan ni kata kerja transitif, objek. Cikgu, apa beza objek di belakang ni profesor ni? Yang ni dipanggil objek tepat, yang ni dipanggil objek CP. Maknanya ia berkaitan CP-CP daripada objek ini. Di sini juga kita tidak boleh letakkan, kalau kita tengok ni, membincangkan 2 hari lepas, mana objeknya? Tidak ada kan? Jadi, kita kena kata pensyarah itu membincangkan apa? Membincangkan isu kata kerja 2 hari lepas, contohnya begitu. Selain itu, anda boleh lihat juga di sini, objek juga tadi kita nampak di bahagian atas sini, dia ada objek satu di sini dan objek satu di sini. Sekarang ni ada juga objek yang dua-dua sekaligus ni. Yang ni ada objek, selepasnya pun ada objek lagi. Di sini dia panggil ada 2 objek ni. Yang ni menanyai saya hal itu. Ni awak nampak tak? Saya ni benda yang bernyawa. Yang bernyawa diikuti dengan benda yang tidak bernyawa. Di sini juga kita sering jumpa imbuhan kata kerja transitif yang ada mengkan dan mengi. Apa beza kedua-duanya ni? Kalau kita lihat mengkan, ada menghadiahkan, memerahkan, mengeluarkan, menyekolahkan, dan ada juga mengi seperti memutihi. Ni mengi lah. Kan? Di sini sebenarnya kita ada perbezaan maksud antara, contohnya dia memutihkan muka, dia memutihi muka.
Di sini kita ada juga dia menghadiahkan pen kepada ibu. Dia menghadiahi ibu pen. Berbeza kan? Seterusnya, kita boleh lihat juga fungsi kata kerja transitif ini. Ia boleh jadi dalam bentuk aktif dan boleh jadi dalam bentuk asalnya kata kerja transitif dalam bentuk aktif. Minggu lepas cikgu sudah ajar anda kata kerja transitif dalam bentuk pasif. Ia melibatkan penggunaan pola yang atau struktur ayat yang berbezalah bila kita meletakkannya dalam bentuk yang pasif. Di sini terlebih dahulu kita dapat lihat sebenarnya objek itu kalau dalam ayat yang biasa ia boleh pelbagai jenis cara. Sama ada yang pertama, objek itu terdiri daripada kata nama ni meningkatkan produktiviti. Hanya objeknya kata nama. Objek juga ni, kalau tengok objek yang mengikuti kata kerja transitif mesti daripada kata nama. Maknanya memang kata nama lah di sini. Di sini boleh juga jadi ia dalam bentuk frasa nama. Contohnya ni ayat ini, molekul DNA mempunyai segala maklumat organisma. Di sini segala maklumat organisma ini merupakan frasa nama yang dikategorikan sebagai objek untuk kata kerja mempunyai. Ingat tak cikgu pernah cakap frasa nama sebelum ni? Kita ada frasa nama mudah, kita ada frasa nama kompleks. Kompleks itulah yang menjadikan ayat itu panjang. Di bawah ini juga kita boleh nampak frasa nama kompleks bila ia berada pada keadaan ayat klausa komplement. Klausa komplement ini bila kita nampak bahawa ni, di sini ia ada kata kerja transitif tapi tidak ada objek. Tidak ada objek. Dia menyatakan tidak ada objek bahawa besok nampak ada subjek lagi. Jerbu ni amat membahayakan kesihatan. Di sini ada subjek, ada predikat. Nampak? Ada subjek, ada kata kerja yang boleh lengkap, ada bahawa ni kata kerja transitif ya. Ada bahawa, ada jerbu ni kata nama, dan yang berbahaya ni amat berbahaya, membahayakan kesihatan kita ini merupakan klausa komplement. Yang tadi cikgu sudah kata, kita ada kata kerja transitif dalam bentuk ayat aktif dan kita boleh juga pisahkan dia jadi ayat pasif. Ingat tak? 1, 2, 3. Puan Aminah membuka pintu bilik. 1, 2, 3. Kalau ayat pasif, 3 di 2 oleh 1. Jadi pintu bilik dibuka oleh Puan Aminah. Di sini awak nampak 3 dibuka, ni membuka, buang men ni, oleh, lepas tu ambil 1 Puan Aminah. Maknanya apabila anda menggunakan kata kerja transitif, anda boleh juga dalam bentuk ayat aktif, anda juga boleh menukarnya menjadi ayat pasif. Ia tidak salah. Di sini sebenarnya kata kerja transitif ada imbuhan men, ada imbuhan menkan, mengi, memper, memperi dan memperkan. Banyak jenis imbuhannya. Biasanya kita akan tulis dalam bentuk M-E-N, huruf besar, dan kan atau I lah. Seterusnya, kita boleh lihat sebenarnya jenis kata kerja transitif. Ada yang asal, ada yang ni asal. Asal A hingga D, asal.
A hingga D asal. Dan yang terbitan I hingga K. Terbitan. Maknanya ada asal, ada terbitan. Awak boleh lihat di sini sebenarnya awak nampak membelikan adik baju, membelikan adik baju, membacakan ibu surat, membukakan kami pintu. Awak nampak tak benda ni? Bila awak nampak benda ni, awak nampak imbuhan dia, kita letakkan membelikan adik. Awak nampak adik. Adik ni benda yang bernyawa diikuti benda yang tidak bernyawa. Di sini sebenarnya apa maksud benda ni? Sebenarnya dia mendapat manfaat. Siapa yang mendapatkan manfaat? Adik ni mendapat manfaat. Mendapat manfaat apa? Mendapat manfaat baju. Dia dapat manfaat dia baju. Saya ulang lagi sekali. Membelikan ini untuk menunjukkan manfaat. Siapa yang dapat manfaat dia? Adik. Adik dapat apa? Dapat baju. Di sini wujudlah selepas kata kerja transitif ini. Awak nampak satu objek, nampak satu lagi objek. Jadi kata kerja transitif ni ada dua objek. Faham? Selain itu, awak boleh nampak pada memberikan surat itu, memberitahukan hal itu kepada siapa. Contohnya memberikan surat itu kepada saya, memberitahukan hal itu kepada ayah, mengajarkan tarian kepada penari itu. Di sini, awak nampak tak memberikan, mengkan juga, tapi di sini objek tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Surat itu tidak bernyawa. Hal itu tidak bernyawa. Tarian tidak bernyawa. Lepas tu boleh masukkan kepada dan awak boleh ikuti dengan benda bernyawa di sini. Benda bernyawa di sini. Selepas kepada ni. Kepada yang benda bernyawa ni boleh digugurkan. Di sini kita panggil benda ni. Awak nampak tak? Memberikan surat. Awak nampak tak? Proses memberi itu menunjukkan ada nak beri kepada siapa. Apa yang nak diberi kepada siapa. Yang tu yang dikatakan kepada sasaran. Kepada sasaran tu siapa. Walaupun sasaran itu digugurkan. Yang ini sumber. Surat itu sumber. Hal itu sumber. Tarian itu sumber. Ni kata kerja transitif mengkan juga. Selain itu, anda boleh lihat juga mengikatkan tali pada kaki, membalutkan kain pada lukap, menikam keris ke dada. Di sini awak nampak atau tidak tali, kain, keris. Lepas tu ada kaki, ada lukap, ada dada. Nampak tak? Ada dua objek di sini kan? Bila ada dua objek, kita nampak kata kerja yang kita nak buat tu kata kerja ini. Kita nak buat kata kerja ni, kita perlukan tali, kita perlukan kain, kita perlukan keris sebagai alat untuk buat kerja tu. Contohnya, kita nak ikat kita kena gunakan alat apa? Tali. Kita nak balut, kita gunakan apa? Kain. Kita nak tikam, kita kena guna apa? Keris. Di sini awak nampak tali, kain, keris ini sebagai alat. Seterusnya, awak boleh lihat di sini memukuli lawan, mengangkuti pasir, mengetuki pintu. Awak nampak ada imbuhan mengi kan? Cuma awak tengok apa maksud memukuli lawan, mengangkuti pasir, mengetuki meja. Di sini sebenarnya bila kita pukul tu, adakah kita pukul sekali je? Kita mesti pukul berulang kali, terutama kalau kita meninju kan. Jadi kita tumbuk banyak kali. Jadi kita kata
kita pukul bukan tumbuk. Kita pukul banyak kali. Jadi kita kata dia memukuli lawan. Di sinilah wujudnya berulang. Contohnya mengetuki meja, ataupun awak boleh juga kalau awak nak kata bersungguh-sungguh, awak dengan bersungguh-sungguh awak pukul lawan tu. Boleh juga dikata memukuli lawan. Mengutuki meja, awak bersungguh-sungguh ketuk, ataupun awak berulang-ulang kali ketuk. Kedua-duanya mesti meng-i. Kalau awak lihat di sini, ketuk, angkut, ni kata dasar ya. Pukul, tikam, balut, ikat, semua ni. Ajar, beritahu, beri, buka, baca, beli, semuanya sebelum awak masukkan imbuhan, ia memang kata kerja transitif. Awak masuk imbuhan, tetap kata kerja transitif. Contohnya, saya beli, kena ada apa? Kena ada apa? Contohnya, saya beri, kena ada apa? Surat, kena ada surat. Walaupun tanpa imbuhan mengkan, awak masukkan imbuhan mengkan, sudah tentu ia masih lagi kekal sebagai kata kerja transitif. Di sini kita katakan kata kerja transitif asal, sebab memang kata dasarnya ni memang ialah kata kerja transitif. Seterusnya, kita tengok yang seterusnya, I hingga K. I hingga K ni awak boleh nampak sebenarnya kita ada menaikkan tangga, membangunkan negara, memanjangkan cerita, melebarkan jalan, menemukan wang. Di sini awak nampak atau tidak? Sebenarnya di sini kita kata menaikkan tangga. Menaikkan tangga ni, apa maksud menaikkan tangga tu? Menjadikan apa? Di sini awak nampak menjadikan tangga ni naik. Tangga ni ambil kata dasar je, naik. Ni negara menjadikan negara bangun. Cerita menjadikan cerita ini panjang. Melebarkan jalan menjadikan jalan ini lebar. Mendermakan wang menjadikan wang ini derma. Menghadiahkan piala pusingan menjadikan piala pusingan ni hadiah. Maknanya kita menggunakan istilah menjadikan sebenarnya untuk memaksudkan maksud kata kerja transitif ini. Selain itu, kita ada juga di sini awak nampak apa beza pula cikgu menaiki tangga. Tadi menaikkan tangga kan? Ni menaikkan tangga kan? Kita kata menaiki tangga. Kita tengok di bahagian bawah ini pula. Menaikkan tangga. Ni, menaiki tangga. Di sini menaiki tangga. Boleh? Menaiki tangga. Menaiki tangga ni, kita nampak apa maksud menaiki tangga tu. Kita biasa fikirkan apa menaiki tangga ni. Kita naik atas tangga. Bila kita naik atas tangga, ada tempat yang kita naik tu kan. Bila ada tempat yang kita naik tu yang dipanggil lokatif ataupun lokasi. Samalah juga awak tengok mengubati penyakit. Di sini awak nampak tak ada lokasi. Ubat tu letak kat mana? Ubat tu letak atas penyakit tu. Ada lokasi. Mengairi kawasan pertanian. Air tu letak kat mana? Kat kawasan pertanian. Ada lokasi. Dia ambil dari sini. Ambil kata dasar ni. Samalah juga menggarami ikan. Ambil garam tu letak kat mana? Letak kat ikan. Menaiki tangga, mendatangi rumah saya. Apa lagi? Mengedari ruang angkasa, memarahi anak, menyaingi haiwan, mendekati pemuda itu.
Kita tengok satu persatu. Apa maksud lokatif ini? Tadi kat sini, mendatangi rumah saya. Dia datang ke mana? Ke rumah saya. Ada lokasi. Mengedari ruang angkasa. Dia edar di mana? Dia edar di ruang angkasa. Memarahi anak. Di sini, apa maksud memarahi anak? Adakah dia lokasi? Ialah dia seperti kena. Kita rasa kena marah. Anak tu rasa kena marah. Dalam perasaan kena marah, perasaan tu secara abstrak, dia boleh bermaksud lokasi juga. Anak tu rasa kena marah. Sayang pun rasa sayang tu. Menyayangi haiwan, rasa ada proses kena. Sebab tu kalau kita lihat mendekati pemuda itu, ada lokasi kita dekat kat mana? Kat pemuda itu. Di sinilah kita katakan ia sebagai lokatif bubuh atau mengenakan. Selain itu, kalau awak lihat juga di sini, yang tadi tu kan, baik, seterusnya kalau awak lihat di sini, menghadiahkan piala pusingan. Kita katakan menjadikan piala pusingan hadiah. Saya terpaksa tutup dahulu, nanti saya akan sambung selepas ini. Nasib baik suaranya tidak mengganggu. Kalau lihat menghadiahkan piala pusingan di sini, maafkan saya suara terganggu oleh sebab muzik di belakang itu. Sila abaikan muzik di belakang itu. Piala pusingan di sini menjadikan piala pusingan hadiah. Awak nampak tak perkataan menghadiahkan piala pusingan kepada Ali contohnya. Tapi kalau kita kata menghadiahi piala pusingan contohnya. Mana ni? Menghadiahi kita kena kata piala pusingan adiknya buku. Menghadiahi adiknya buku. Di sini awak nampak tak? Adiknya datang dulu, objek bernyawa. Kalau kita kata menghadiahkan buku kepada adik. Tetapi kalau kita nak letakkan menghadiahi, adik ini kena datang dahulu. Dah baru ada buku. Dan seterusnya menganugerahi. Siapa yang dapat benda ni? Kalau kita tengok di sini, Ketua Kampung Pingat. Siapa yang dapat? Ketua Kampung dapat apa? Dapat pingat. Mendermai anak yatim. Siapa yang derma tu? Mendermai tu. Siapa yang dapat manfaat tu? Anak yatim. Anak yatim tu dapat apa? Dapat wang. Selain itu, kita ada juga proses yang dikatakan betul. Yang ni kita katakan mengkan juga. Apa beza yang atas dengan yang bawah ni? Memenjarakan penjenayah, menyekolahkan anak, mengotakkan buku. Memenjarakan penjenayah, kita masukkan penjenayah, ambil objek ni ke dalam apa? Ke dalam penjara. Menyekolahkan anak, masukkan anak ni, objek ni ke dalam sekolah. Mengotakkan buku, memasukkan buku ni ke dalam kotak. Sebab tu kita katakan kuasatif memasukkan. Di sini awak nampak mengkan. Dan G tu saya sudah terangkan tadi. Lokatif sudah saya terangkan tadi. Sekarang saya masuk perkataan menjadi. Menjadi dengan menjadikan. Apa beza menjadi dengan menjadikan? Sebelum tu kita tengok dahulu. Kita tengok di sini. Contohnya,
Di sini kita kata menaikkan tangga, membangunkan negara. Kita kata mempengerusikan mesyuarat. Betul ke tidak? Kalau kita kata mempengerusikan mesyuarat, menaikkan tangga, menjadikan tangga ni naik. Kalau kita buat contohnya, mempengerusikan mesyuarat. Di sini kita nampak mempengerusikan mesyuarat, menjadikan mesyuarat pengerusi. Jadi benda ni salah. Sebab mesyuarat tak boleh jadi pengerusi. Jadi cara yang paling tepat untuk kita nak meletakkan dia menjadi mempengerusi mesyuarat. Menjadi, ambil di kata dasar ni, pengerusi mesyuarat. Mengetuai pasukan, menjuarai pertandingan, mewakili universiti, mempengerusi mesyuarat, menjadi ketua pasukan, menjuarai pertandingan, menjadi juara pertandingan, mewakili universiti, menjadi wakil universiti, mempengerusi mesyuarat, menjadi pengerusi mesyuarat. Yang dua ini sahaja ia berbeza, iaitu kalau anda lihat mencontohi guru. Di sini kita ambil guru ini sebagai contoh. Menikmati hidangan. Ambil hidangan ini untuk dinikmati. Meneladani rakan sebaya. Ambil rakan sebaya ni sebagai teladan. Akhir sekali, satu sahaja kan ni kalau awak nampak membajak sawah. Dia tak ada mengkan mengi, dia sahaja. Membajak sawah, menggergaji kayu, menelefon ibu. Di sini awak nampak atau tidak, bajak ini diperlukan untuk perbuatan membajak sawah. Gergaji diperlukan untuk perbuatan menggergaji. Telefon diperlukan untuk perbuatan menelefon. Di sini bajak ni ia sebagai diperlukan. Bila diperlukan, ia sebagai alat untuk kita nak buat perbuatan ni. Yang itulah bila katakan alat, ia hanya perlu sahaja. Membajak, menggergaji, menelefon. Kita tidak perlu letak mengkan ataupun mengi. Contohnya kita kata membajakkan sawah. Ia jadi salah sebab menjadikan sawah bajak. Bukan. Membajaki sawah tidak boleh. Dia bukannya lokasi. Faham? Sekatakan itu saja. Kita jumpa lagi. Terima kasih.